Agrobazar, platform baru bagi pengusaha pasarkan hasil pertanian mereka ke peringkat global. Norisha Muhammad Aris menemui pengusaha buah-buahan tropika dan produk asas tani menjelang Agrobazar di Singapura baru-baru ini. Kami juga melihat usaha mereka untuk menaik taraf produk masing-masing untuk lebih berjaya saing. Perjalanan kru majalah Islam Ogos lalu dari KL Central ke JB Central menaiki kereta api Sinaran Selatan Express bagi mengikuti program media tour Fama melawat Agrobazar di Singapura. Hampir 30 pengamal media lain turut menyertai program ini yang mendapat kerjasama dari Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Kolaborasi antara KTMB dengan Fama ini merupakan adalah langkah pertama kita berkolaborasi dengan pihak Fama untuk memperkenalkan, mempromosikan produk-produk usahawan melalui perkhidmatan trade. So untuk kali ini peranan KTMB kita merupakan sebuah pengangkutan pertama dalam membawa media-media bagi membantu untuk pengusaha pihak Fama untuk mempromosikan usahawan-usahawan mereka dalam memperkenalkan produk-produk lokal tempatan ke antarabangsa seperti Singapura ataupun Thailand mungkin di masa akan datang nanti. Gabungan Fama dan KTMB dilihat positif kerana dapat mempromosikan agrotourism Malaysia. Kita melihat ini ada peluang untuk kita mempromosikan buah-buahan yang ada kita tawarkan di Agrobazar Malaysia di Singapura kepada pelancong ataupun juga kepada penduduk-penduduk Singapura yang ingin menikmati hidup ataupun pengalaman duduk di dusun, makan buah-buahan terutama sekali durian, boleh menikmatinya dan kita boleh bekerjasama dengan kita untuk membawa mereka masuk ke Malaysia. Sekarang saya dalam perjalanan menuju baru menaiki kereta api Tanah Melayu. Menariknya dalam program media tahun Fama 2014 ini, kami akan berhenti di beberapa stesen antaranya Seremban, Kemas dan Segamat untuk mengambil buah-buahan tempatan serta produk usahawan yang telah berjaya untuk dimasarkan di Agrobazar Singapura. Pearl Wallet Global sudah beroperasi selama 3 tahun. Produknya sudah dikomersialkan dan dijual di hentian rehat dan rawat R&R dan pasaraya tempatan. 6 bulan di bawah bimbingan Fama, minuman bertenaga Wallet Strong kini mendapat perhatian pelanggan dan berpotensi untuk dipasarkan di luar negara. Di samping itu produknya akan mendapat tempat di hati pengguna seperti setanding dengan produk-produk lain antarabangsa lain seperti jenama yang popular lain lah. Sebab kita produk Wallet Strong ni, minuman tenaga ni khususnya dia tak macam tak bergas. So semua 100% herbal. Yang campuran kita buat tu sarang burung, madu, ginseng dan serta dengan corak ali lah yang berbeza tenaga. Alhamdulillah setakat ni Fama lah banyak menolong saya, membantu saya memperkenalkan pengalaman saya. Selama 3 tahun ni seperti dalam bidang market produk sarang burung ni, Fama lah yang membantu saya. Kami berhenti di stesen seterusnya, Keluang. Kali ini usahawan Koko Damia pula mempromosikan barangan mereka. Coklat ada 3 rasa iaitu hazelnut, peanut butter dan juga lagi satu adalah cappuccino. Kesemua produk ini sudah menempah nama di Agrobazar Malaysia di Singapura. Ogos lalu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak bersama Menteri Singapura Lee Hsien Loong merasmikan Agrobazar Malaysia di Singapura. Agrobazar berkonsepkan fruseran, gabungan fruit dan restoran turut memperkenalkan buah-buahan tempatan termasuk durian pelbagai variasi seperti Musang King dan D24. Raja buah ini dipilih daripada ladang yang dikenal pasti menghasilkan buah bermutu sahaja. Dipilih mula oleh kita punya pekerja-pekerja supaya hanya yang berkualiti sahaja yang akan dibawa masuk. Pengurus Fama Wilayah 1 Johor Bahru, Muhammad Syafiee Muhammad Said berkata,
Sebelum buah-buahan ini dihantar ke Singapura, ia perlu melalui proses simulasi bagi memastikan hanya buah berkualiti yang dipilih. Di sini kita mengumpulkan semua buah-buahan yang hendak ke Agrobazar Malaysia di Singapura. Mana kita kumpulkan, mana kita grade balik, kita pilih balik dan kita tagging setiap buah, khususnya durian yang hendak masuk ke Singapura. Kalau contoh macam rambutan, kita pilih balik yang rosak dalam perjalanan akan dibuang, bakul, kita masuk semula dalam bakul yang lain dan kemudian baru kita hantar ke Singapura. Proses simulasi di Ibu Pejabat Fama Wilayah Selatan di Johor Bahru membabitkan kerja-kerja grading dan pembersihan buah yang dilakukan secara teliti. Ini kerana Fama sangat mementingkan kualiti berbanding kuantiti. Okey, kita melihat permintaan yang dari segi permintaan yang tinggi dan juga kualiti yang dihasilkan juga baik. Jadi yang kita dengan pasti adalah durian Musang King, durian yang terbaik lah kita katakan. Jadi diikuti dengan durian klon-klon lain seperti 101, 24, 13 dan sebagainya. Jadi kita juga menempati variety-variety baru yang keluar supaya dapat dipasarkan dan juga mendapat harga yang baiklah. Selain buah-buahan tempatan popular seperti manggis, rambutan dan nenas, buah-buahan berkhasiat lain seperti longan dan pulasan turut diperkenal. Kami dibawa ke ladang pulasan milik Muhammad Yusof Sapri, peladang yang menyumbangkan hasilnya di Agrobazar. 10 tahun di bawah bimbingan Fama, buah pulasannya mampu mengeluarkan 200 hingga 300 kilo sepokok. Okay, dari segi bekalan kita akan pastikan bahawa produk-produk ini sentiasa konsisten. Tetapi ada juga kadang-kadang buah-buahan yang bermusim. Sebagai contoh rambutan tidak ada. Jadi kita akan maklumkan dan kita akan gantikan dengan buah-buah lain yang konsisten dengan kadar yang lebih banyak. Sebagai contoh peti jambu batu ini adalah buah-buah yang konsisten. Jadi kalau buah-buah musim sudah habis, kita akan gantikan dengan buah-buah yang tidak bermusim tetapi bekalannya kualiti dan juga konsisten. Selain pulasan, perusahaan Roselle juga mengambil bahagian di pasaran global. Pengeluaran Roselle mendapat permintaan tinggi, bukan sahaja di sekitar Johor, malah di negara-negara jiran termasuk Brunei dan Indonesia. Kami menemui Rizwan Riza, seorang usahawan berpengalaman 12 tahun mengendalikan ladang Roselle. Ini adalah satu taman yang unik, bermakna kita tak akan jumpa tanaman yang sebegini di satu kawasan komuniti yang mana orangnya suka nanam Roselle. Biasanya kita nak mencari satu kawasan untuk memulakan tanaman seperti ini agak sukar. Jadi dengan adanya agensi-agensi seperti Fama, Jabatan Pertanian dan berkaitan, dia boleh orang kata merangka program yang baik, memberi kesedaran pada penanam. Mana walaupun Roselle tak menjadi mungkin mata pencarian yang utama pada dia orang, tapi sebagai tanaman selingan ataupun tanaman utama. Tapi pada kami, syarikat kami hanya memandang Roselle adalah tanaman utama kami sejak dulu hingga sekarang. Roselle yang siap dibuang bijinya kemudian dibawa ke pusat pemproses makanan Fama di Rengit. Kilang ini berfungsi membantu usahawan kecil dan sederhana memproses produk mereka dengan bantuan mesin. Pasaran Roselle Fresh tu kita hantar ke luar negara lah. Maknanya bersama usahawan kita hantar ke Australia. Setahun lebih kurang 40 tan. Kemudian produk-produk akhir pun kita mula pasarkan ke luar negara lah. Ada yang hantar ke Jepun, ada yang hantar ke Brunei. Dan sekarang ni kita dah Agrobazar Malaysia di Singapura tu dah jadi satu spot market kita lah. Untuk powder Roselle, jam Roselle dan juga minuman terus Roselle. Roselle ada produk lain yang kita keluarkan di sini lah, untuk paste makanan dan sebagainya. Kilang ini mengikut prosedur amalan pengiriman produk GMP serta mendapat sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan sijil makanan selamat tanggungjawab industri mesti. Sekarang saya berada di Agrobazar Malaysia di Singapura. Di sini menempatkan 250 produk dari 156 usahawan tempatan yang berjaya memasuki pasaran luar negara melalui platform Fama. Agrobazar ini telah beroperasi sejak Julai lalu dan mendapat respon yang baik dari rakyat Singapura. Agrobazar kedai rakyat yang terletak di Sultan Gate Singapura ini
cetusan idea Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Najib Razak sebelum bajet 2014 dan Fama bertanggungjawabkan untuk merealisasikan penubuhan agrobazar pertama di luar negara. Sebenarnya di Singapura kita dapati walaupun dia agak strict, tapi kita dengan kerjasama kita dengan pihak Singapura, iaitu macam dalam kes ni kita ada AWA, yang mana yang agensi atau jabatan yang memastikan kemasukan produk. Kalau kita patuhi syarat dan ketentuan mereka, insyaAllah kita boleh masuk. Tetapi yang memang dia strict macam daging, ayam tu semua mestilah mematuhi pemeriksaan yang ketat lah. Sebab macam mana-mana negara pun ini ada menyebabkan penyakit. Jadi untuk menjaga keselamatan penduduk mereka, jadi mereka agak strict dan adalah. Tapi barang-barang yang lain macam buah-buahan tak ada masalah, dan juga produk-produk makanan yang berasaskan sayur buah tu tak ada masalah. Yang bukan daging lah selain itu. Dengan keluasan lot kedai bertingkat, pengunjung dapat menikmati suasana bazar yang selesa. Menariknya, agrobazar itu juga menyediakan perkhidmatan jualan di tingkat bawah, manakala ruangan makan terbuka disediakan di tingkat atas. Pengunjung juga dapat menikmati hidangan popular Malaysia seperti nasi lemak, asam pedas, ikan tempoyak dan mi rebus. Konsep ini kita namakan sebagai Fruit Run, iaitu fruit, retail dan juga restoran. Karena kita gabungkan sekali dan berikan kebutuhan yang moden dan supaya suasana bila kita membeli belah tu tak terasa macam dalam shopping kompleks sangat. Jadi dia lebih santai, dia lebih kepada bersifat personalized sebenarnya. Jadi ini yang kita bangunkan dari awal konsep, dan kita menjaga konsep ni sehingga sekarang ni lah. Daripada segi persiapan setiap hari tu memang kita dah latih